Baik tuan-tuan, rahmati oleh Allah sekalian, pada pagi ini kita sambung perbincangan kita pada surah sambungan daripada surah Al-Insan, iaitu pada ayat yang ke-19 berkenaan nikmat-nikmat yang Allah janjikan kepada ahli syurga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, yang dihormati Tuan Nazir Masjid, Imam Tuan Masjid Al-Falah USJ 9, Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli-ahli jawatan kuasa, tuan-tuan, puan-puan rahmati oleh Allah sekalian. Mari sama-sama kita mulakan dengan baca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, pertama-tama sama-sama kita merafakkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada pagi yang mulia ini kita masih lagi diberikan hidayah dan juga umur yang panjang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk hadir ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala menunaikan solat fardu subuh secara berjemaah sebagaimana telah diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga segala amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma amin. Baik tuan-tuan rahmati oleh Allah sekalian, pada pagi ini kita sambung perbincangan kita pada surah sambungan daripada surah Al-Insan, iaitu pada ayat yang ke-19 berkenaan nikmat-nikmat yang Allah janjikan kepada ahli syurga. Sebelum sama-sama kita bincangkan, saya bacakan dulu ayat-ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an mansura wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وهلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. Sadaqallahul azim. Baik, alhamdulillah. Tuan-tuan, sebelum ni kita dah bincangkan bahawasanya ahli-ahli syurga mereka akan mendapat kenikmatan yang banyak daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana mereka akan mudah mendapatkan kenikmatan berupa air daripada kafur, dan juga berupa pakaian daripada sutera, berkat daripada kesabaran mereka ketika di dunia, berkat daripada ketabahan mereka di dunia, iaitu ketabahan mereka untuk melaksanakan perintah Allah dan juga meninggalkan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada hari ini pula Allah jelaskan kepada kita yang mana selain daripada itu, para ahli syurga ini wa yatufu alaihim, dan akan mengelilingi atas mereka wildanun, pelayan-pelayan.
Yang minggu lepas pada 2 bulan lepas, sebab Ramadan kita cuti. Bulan lepas ada orang tanya, apa beza wildan dengan bidadari Ustaz? Kan kenapa bukan pelayan lelaki? Kenapa bukan pelayan perempuan? Wildan ni pelayan lelaki. Wildan pelayan lelaki. Kita suka pelayan perempuan Ustaz. Kenapa bukan pelayan perempuan kan? Tuan. Kenapa pelayan lelaki? Pelayan ini tuan-tuan, tugasnya adalah untuk melayani segala keinginan kita, segala hajat kita, segala keperluan kita. Sedangkan bidadari tugasnya adalah untuk memenuhi keinginan nafsu kita, kan? Keinginan yang kita maklum daripada perempuan. Tuan-tuan, jadi wildan ini Allah berikan kepada kita, kepada ahli syurga, pelayan-pelayan yang dikatakan wildanun mukhalladun, yang tetap muda selama-lamanya. Pelayan yang tetap muda selama-lamanya, yang mana mereka semua umurnya sama je. Tak tua, tak muda. Tuan-tuan, dikatakan bahawasanya pelayan-pelayan ini akan sentiasa bersedia untuk melayani ahli syurga. Sentiasa bersedia. Apa saja yang kita nak, maka datang. Apa saja kita datang. Tuan-tuan. Dia tak payah nak macam Allahumma salli alaihi. Dia tak perlu macam kita pergi restoran. Baik. Tak ada. Kan? Kita nak je, datang. Kita ingin saja dia datang. Tuan-tuan. Allahumma salli ala Muhammad kan. Dikatakan bahawasanya setiap ahli syurga, setiap ahli syurga akan mendapat 1000 pelayan. 1000 wildan, tuan. Kan? Maknanya bagi kemuliaan ni, nak bagi kemuliaan kepada ahli syurga, tuan-tuan. Yang mana ciri-cirinya, tuan-tuan, dia punya karakternya, dia punya wataknya, idza ra'aitahum, apabila kamu melihat mereka, kan, bila kita lihat wildan tu, tuan-tuan, bukan wildan macam kita pelayan sekarang, tuan. Idza ra'aitahum, apabila kamu melihat mereka, hasibtahum lu'lu'am mansura, kamu akan mengira mereka seperti mutiara yang bertaburan. Nak cerita indahnya pemandangan, cantiknya keadaan mereka, bersihnya wajah mereka, dan putih kebersihnya keadaan mereka, maka dikatakan oleh Allah SWT, apabila kamu melihat mereka, maka keadaan mereka adalah seperti mutiara yang bertaburan. Dia berbeza dengan bidadari. Bidadari adalah lu'lu'um maknun, seperti mutiara yang tersimpan. Kenapa? Tak pernah dilihat, tak pernah disentuh oleh manusia lain melainkan pemiliknya. Tapi kalau wildan, seperti mutiara yang bertaburan. Ini untuk orang-orang yang Allahumma salli alaihi, yang mana mereka masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila sebut, kita kata mukhalladun, Allah sebut mukhalladun, yang dikekalkan. Wildan yang dikekalkan. Maksud kekal ialah keadaannya kekal, mereka tak berubah dari keadaan itu, dan usia mereka tidak bertambah daripada usia muda itu. Tuan-tuan, kalau kita ada pembantu, tuan-tuan, 5 tahun, 6 tahun berubah. Tapi di syurga wildan yang dijanjikan kepada ahli syurga, maka tidak berubah. Dan mereka ini, ada sebagian ulama menakwilkan bahawa mereka para pelayan syurga, di syurga ada wildan, ada hurul ain. Hurul ain bidadari, wildan pelayan syurga, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan tengok susu wildan, ni pelayan syurga, kan? Susu kambing wildan, kan, tuan. Tahu istilah-istilah tu. Iaitu mereka memakai gelang, dan pada telinga mereka terdapat anting-anting. Sesungguhnya hal ini tiada lain hanyalah berdasarkan terjemahan bebasnya, kan. Mengingat mereka adalah anak-anak kecil, dan keadaan mereka seperti itulah yang pantas bagi mereka. Jadi perhiasan mereka, kan. Jadi tuan-tuan, nak ceritanya tentang kita kata kenapa pelayan lelaki pula perempuan, tapi pelayan lelaki itu adalah pelayan yang untuk memenuhi keperluan keperluan ahli-ahli syurga, kan? Atau keinginan ahli syurga, kan?
Kenapa dikatakan apabila kamu melihat wajah mereka, maka kamu akan lihat seperti mutiara yang bertaburan. Tuan-tuan. Seperti mutiara yang bertaburan. Kan? Yang mana majikan mereka, jika engkau melihat mereka menyebar dalam menaikkan tugasnya, tuan-tuan bayangkan seorang ada 1,000 depan kita, tuan-tuan, dengan wajah yang bersinar, dengan muka wajah yang cerah ceria, warna mereka dan pakaian mereka dan perhiasan mereka. Tuan-tuan, perhiasan wildan ni. Tentulah kamu, yakni ahli syurga, akan mengira mereka adalah mutiara yang bertebaran. Tuan-tuan, kerana indahnya keadaan mereka, bersihnya pakaian mereka, kemasnya mereka, wajah yang ceria, tuan-tuan. Waktu syurga ni penuh dengan kenikmatan, tuan-tuan. Ini adalah sebenarnya untuk menggambarkan keadaan wildan itu. Tadi wa idza ra'aitahum adalah untuk menggambarkan bagaimana keadaan wildan, tuan-tuan. Tiada perumpamaan yang lebih indah selain daripada perumpamaan mutiara. Kita semua suka mutiara kan, tuan-tuan. Jadi kalau kita suka mutiara, nanti di syurga wildan kita pun dah seakan-akan seperti mutiara. Kenapa? Melihatnya dapat memberikan ketenangan, tuan-tuan. Dapat memberikan ketenangan. Jadi tak ada lagi ke? Tak ada. Allahumma salli alaihi wasallam. Bayangkan, tuan-tuan, kita akan dikurniakan dengan 1,000 pelayan. Dilayani oleh 1,000 pelayan. Yang mana masing-masing pelayan mempunyai tugasnya sendiri-sendiri. Dan ada tugas masing-masing, tuan-tuan. Nak sarapan pelayannya ni. Lepas ni sarapan kan. Kemudian kita nak nak minum, pelayan yang ini. Nak makan, pelayan yang ini, tuan-tuan. Kan? Dan kita nak tidur, ada pelayan yang ini, tuan-tuan. Dilayani setiap masa, tuan-tuan. Kan? Allahumma salli ala Muhammad. Jadi wa idza ra'aita, wahai Muhammad, jika engkau melihat keadaan di syurga yang penuh dengan kenikmatan, wa idza ra'aita, apabila kamu melihat di syurga yang penuh dengan kenikmatan, dengan tempat yang sangat luas dan ketinggiannya serta segala sesuatu yang mewarnainya, yang penuh dengan kemewahan dan kegembiraan. Dalam syurga ni penuh dengan kemewahan dan kegembiraan. Kenapa? Di syurga dicabut segala sifat dengki. Di syurga dicabut segala sifat-sifat yang tercela, tuan-tuan. Dicabut segala sifat yang tercela. Wa naza'na fi sudurihim min ghillin, dan kami cabut daripada hati-hati mereka daripada perasaan hasad terhadap orang lain, tuan. Kita kat dunia, tuan-tuan, tak boleh tunjuk, tuan. Tunjuk je ada orang dengki, tunjuk je ada orang dengki, tuan-tuan. Tu kat dunia. Kat syurga tak ada. Sebab semua ahli syurga mendapat kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Kan? Jadi semuanya bersenang-senang dengan nikmat yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kan. Maka bila kamu lihat Muhammad, ra'aita na'iman wa mulkan kabira, apabila melihat dengan berbagai ada makanan yang disediakan, ada pakaian yang disediakan, ada tempat untuk berehat yang disediakan, kemudian ada sungai di bawahnya, kemudian ada pelayan-pelayannya, tuan. Pelayan-pelayannya, tuan. Allahumma salli ala Muhammad, kan. Kemudian kita ada Allahumma salli Muhammad dan macam-macam nikmatnya, maka nescaya ra'aita na'iman, nescaya kamu akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar, tuan. Jadi bila kita digambarkan oleh Allah SWT, bahawasanya apabila kita melihat kenikmatan syurga, maka kamu akan melihat bermacam-macam kenikmatan dan juga kerajaan yang besar, tuan. Kita tengok berapa besar kerajaan setiap orang yang masuk syurga, kan. Berapa besar kenikmatan yang Allah kurniakan kepada orang yang masuk syurga, kan. Jadi kerajaan Allah di sana sangatlah luas dan kekuasaan yang memukaukan, yang memukau setiap mata yang memandang, tuan. Dalam satu hadis sahih, macam kuat sangat, tuan. Dalam satu hadis sahih, tuan-tuan, telah disebutkan bahawa
Allah berfirman kepada orang yang paling akhir masuk syurga. Orang yang paling last masuk syurga, tuan-tuan. Kan? Jadi orang yang paling last, orang yang mula-mula jangan cerita tuan-tuan. Orang yang dia masuk syurga ni adalah yang paling terbaik sekali ialah masuk bi ghairi hisab. Masuk tanpa hisab. Kan? Macam orang kita lalu smart tag. Tak payah nak touch, tak payah nak apa, lalu je kan. Tuan-tuan. Tu bi ghairi hisab. Tuan-tuan. Yang second pula tuan-tuan, dengan yang masuk dengan melalui hisab. Hisab kan? Dihisab. Lepas kita dah ditimbang, lepas dihisab, ditimbang amal. Okey, amal ni lagi banyak masuk. Kan? Kemudian ada pula yang masuk neraka dulu. Kan? Yang masuk neraka dulu. Ni sebab tu tuan-tuan, kalau kita lihat dalam setiap hidup, dalam kebanyakan sehari-hari kita, antara benda yang banyak kita minta adalah minta perlindungan daripada api neraka. Tuan-tuan, antara banyak yang kita minta sehari-hari, kalau tuan-tuan kira, tuan-tuan baca betul-betul, kalau tuan-tuan baca sepenuhnya, maka lebih kurang 20 ke 30 kali setiap hari kita minta pelindung daripada daripada neraka. Kenapa? Orang Islam, orang Muslim macam tuan-tuan ni, insya-Allah masuk syurga. Kenapa? Kerana kita pasti akan masuk syurga. Sama ada kita masuk syurga terus ataupun masuk neraka dulu. Islam je mesti akan masuk syurga. Tuan-tuan. Sebab apa? Didalamkan dalam satu hadis sendiri, Nabi SAW, orang yang terakhir ni ialah kerana apa? Dia pernah baca syahadat dan disaksikan oleh batu. Dia baca syahadat disaksikan oleh batu. Bukannya masuk Islam, masuk disaksikan oleh manusia, tak ada. Batu. Jadi itu yang menyebabkan dia masuk syurga. Tuan-tuan kan? Yang terakhir ni. Jadi batu kita lihat dalam doa-doa kita, banyak kita mohon perlindungan daripada api neraka. Tuan-tuan. Sekurang-kurangnya 5 kali kita akan baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu sekurang-kurangnya. Kalau tuan-tuan solat subuh berjemaah dengan imam akan baca Allahumma ajirni minan nar 7 kali subuh. Maghrib Allahumma ajirna minan nar 7 kali, dan 14. 14 tambah 5 dah 19. Kemudian setiap solat, lepas solat, kalau tuan-tuan baca Allahumma ajirna minan nar 3 kali. 3 kali 3 dah 9. Tuan-tuan. Dah hampir 30 lebih kali setiap hari. Dan tuan-tuan makan pula. Makan sehari berapa kali? Anggaplah kita ambil lah kurang-kurang 3 kali. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Kan? Maknanya memang kalau kita fikir Islam, ajaran syariat Islam ni mengajak kita untuk ingat sentiasa supaya minta perlindung daripada api neraka. Dan dahsyatnya api neraka kan. Dan ini orang yang last masuk neraka kan. Orang yang last masuk syurga, minta maaf. Orang yang last masuk syurga kan. Maka dikatakan kepadanya, sesungguhnya bagimu di dalam syurga seumpama ataupun seperti dengan dunia dan 10 kali lipatnya. Bukan rumah tuan-tuan. Dunia yang mana besarnya 10 kali ganda daripada dunia tu. Tuan-tuan. Itu orang yang paling last masuk syurga. Ustaz, besarnya macam mana besar neraka? Wallahu a'lam. Itu adalah nikmat yang Allah kurniakan kepada hamba-hambanya tuan-tuan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Macam mana tuan-tuan tak pernah bayangkan dulu, tuan-tuan, masa kita muda, masa kita dalam keadaan remaja, tak pernah terbayang untuk beli rumah di SG. Kan, masa tuan-tuan duduk kampung dengan mak ayah duduk rumah kampung, tak pernah tergambar nak beli rumah USJ yang sekarang mungkin harga berjuta. Tapi dengan izin Allah SWT, dengan kehendaknya dapat kita beli. Duduk depan rumah Masjid Al-Falah yang besar kan. Macam tu juga hati tuan-tuan. Allah nak bagi, itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ingat tuan, seperti dunia dan 10 kali ganda. Lagi besar daripada dunia tuan-tuan. Nak cerita itu orang yang paling last sekali tuan-tuan. Itu dah penat kena seksa kat neraka dah tuan-tuan. Dah masuk neraka dah, habis dah dosa-dosanya, maka dimasukkan ke dalam syurga tuan-tuan. Diriwayatkan daripada baginda Nabi SAW, Allahumma salli alaihi,
Dikatakan inna adna ahlil jannah manzilatan. Sesungguhnya ahli syurga yang paling rendah kedudukannya. Ni, bukan paling tinggi. Ahli syurga yang paling rendah kedudukannya, la man yanzuru fi mulkihi, ialah bagi orang yang melihat di dalam kerajaannya, tempat di syurganya itu masih rota alfi sanatin. Maka dia memerlukan waktu dia memerlukan waktu 1000 tahun. Memerlukan waktu 1000 tahun. Yanzuru ila aqsahu, dia memandang kebahagiaan jauh, yang jauhnya itu sama dengan kebahagiaan yang terdekatnya. Tuan. Yanzuru ila aqsahu kama yanzuru ila adnahu. Tuan. Nak habiskan perjalanan syurga dia tu memerlukan tempoh 1000 tahun. Tuan. Itu kenikmatan yang Allah kurniakan kepada tuan. Apabila pemberian Allah ni tuan-tuan kepada ahli syurga yang paling rendah kedudukannya sudah macam tu, yang rendah pun dah macam tu dah. Tuan-tuan, sebesar bumi 10 kali ganda, kemudian sejauh perjalanan 1000 tahun, 1000 tahun, alfi sana. Tuan-tuan. Jadi bagaimana pula dengan keadaan ahli syurga yang mana mereka masuk awal? Tuan-tuan. Kan? Sebab tu dikatakan ahli syurga ni pun ada al-muqarrabun, ada al-abrar, kan tuan-tuan. Ada macam-macam tingkatan ahli syurga, tuan-tuan. Itu tuan-tuan datang solat berjemaah ni, tuan-tuan banyakkan ibadah sunat, maka itu meningkatkan darjat. Tuan-tuan, meningkatkan darjat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan banyak baca Quran, meningkatkan darjat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan banyak puasa Isnin Khamis, itu meningkatkan darjat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan kan. Kerana yang wajib tidak boleh tinggal. Yang wajib tu dah modal kita. Kalau wajib tinggal, balik awal lah tuan-tuan. Kan? Yang wajib tinggal tak sempurna, tak boleh cerita tentang ibadah sunat. Tuan-tuan kan. Allahumma salli ala si Muhammad kan. Tuan-tuan bayangkan tuan-tuan bagaimana keadaan ahli syurga. Sebab tu tuan-tuan, kita nak mudah-mudahan Allah kurniakan kepada kita nikmat yang Allah kurniakan kepada hamba-hambanya yang soleh. Tuan-tuan, kita selalu berdoa setiap hari, Allahumma ja'alna minat tawabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas salihin. Kemudian kita bila salam pun banyak doa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kami mohon redha dan syurga-Mu ya Allah. Setiap Ramadan kita banyak minta syurga kepada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan kan. Itu adalah tentang pelayan. Pelayan. Jadi dalam surah Al-Insan ni dicerita satu-satu. Daripada minumannya, kemudian pakaiannya kan, kemudian pelayannya, kemudian penemannya, kemudian tempat duduknya semua kan, cerita tuan. Kenapa nak bagi kita rasa gembira tuan, rasa teringin untuk masuk syurga Allah Subhanahu wa taala tuan. Dan disunatkan pula baca setiap Jumaat pagi. Jumaat pagi kita sunatkan baca surah Al-Insan. Untuk imam lah. Untuk imam rakaat kedua baca surah Al-Insan kan, tuan. Memang panjang sikit lah. Yang panjang sikit, tuan. Rakaat pertama surah Sajadah, rakaat kedua adalah surah Al-Insan, tuan. Ingat tuan, kita datang Jumaat, kita baca surah Sajadah bukan sebab nak sujud kita imam baca surah Sajadah bukan sebab sujud sajadah tu, tapi kerana Nabi baca surah Sajadah. Dan kebetulan dalam surah Sajadah tu ada sujud, maka kita sujud. Tuan. Siapa yang contohnya dia berniat baca surah tu sebab nak sujud, maka sebagian ulama mengatakan batal sembahyang dia. Kenapa baca surah ni? Sebab nak sujud. Kan? Tak boleh. Dia mesti niat nak baca sajadah tu. Kenapa? Itu sunnah baginda Nabi SAW. Kan? Dan rakaat yang kedua adalah surah Al-Insan. Dia agak panjang sikit lah. Dia ceritakan tentang kenikmatan ahli syurga. Kemudian Allah jelaskan lagi, aliyahum thiyabu sundusin khudru wa istabrak. Mereka memakai pakaian sutera halus yang hijau dan sutera tebal. Surah Al-Insan ayat 21. Tuan.
Kenapa bila syurga je hijau? Kan? Bila syurga je hijau tuan-tuan. Ini tak ada kena-mena politik tuan-tuan kan. Sebenarnya tuan-tuan, pernah dibuat kajian oleh beberapa pakar hospital di luar negara yang mana mereka nak buat bilik operation kan. Jadi mereka telah pilih warna yang sesuai untuk doktor, baju doktor, dan juga bilik tu nak warna apa. Dan try warna ni maknanya emosi pesakit tu. Bila masuk bilik tu emosi pesakit macam mana? Kan? Rupa-rupanya yang boleh menenangkan emosi pesakit adalah hijau. Kita tengok kan, kalau operation banyak doktor pakai baju hijau. Kan? Tuan. Dan ceritanya Allah cerita dah hijau. Tuan. Begitu juga kita nak tenang, kita tengok tumbuh-tumbuhan hijau. Kan? Kalau beli operation merah tuan-tuan, habis kan, agresif apa dia punya sel-sel dalam badan dia tuan. Sebab tu tuan, tubuh kita ni semuanya hidup tuan, cuma kita tak tahu tuan. Semuanya hidup tuan. Ini pakaian penghuni dalam syurga adalah kain sutera. Bagi lelaki di dunia haram pakai sutera. Kan? Di perempuan boleh pakai sutera. Tapi di syurga semuanya pakaiannya adalah daripada sutera. Iaitu pakaian yang eksklusif, yang mahal tuan-tuan. Allahumma salli alaihi. Yang antara lain ialah kain sutera yang nipis seperti baju gamis dan pakaian lainnya yang dikenakan langsung ke badan tuan-tuan. Kemudian kain sutera tebal yang berkilauan kerana mengkilat yang ini dipakai di bahagian luar. Macam tuan-tuan tengok kan, kita ada pakaian gamis. Gamis ni lah, butang ni. Gamis ni kan tuan-tuan. Jubah yang luar tu, yang tak ada butang. Tu jubah. Gamis yang kita pakai ni gamis tuan-tuan. Kan? Yang ada separuh ke kan tuan-tuan. Yang tak ada butang tu jubah. Jadi kat dalam sutera nipis, kat luar sutera tebal. Kan tuan-tuan. Itu adalah pakaiannya. Sebagaimana biasa pakaian yang dipakai di luar tuan-tuan. Jadi itu pakaian syurga. Tak payah beli tuan-tuan. Kan? Kat dunia nak kena beli kan. Nak pakai baju batik hari Khamis kerja kerajaan kan, Allah, kena beli, mahal pula kan tuan. Ni tak ada, disediakan tuan. Bahkan disediakan oleh siapa? Pelayan wildan tuan. Pelayan wildan menyediakan pakaian kita tuan. Bila sebut sutera tuan, tak payah gosok tuan. Jangan risau tuan. Tak payah nak gosok tuan kan. Pelayan dah sediakan semua dah tuan. Itu kelebihan syurga. Ni kita nak pergi kerja, nak fikir gosok baju lagi kan. Allah mesti isteri kita penat nak gosok baju kan. Kalau ada nak 5 orang nak gosok baju 5 anak sekolah tuan kan. Ni syurga tak ada kan. Jadi itu adalah nikmat yang Allah kurniakan tuan. Jadi mereka memakai pakaian sutera halus yang hijau, kemudian di luarnya juga ada sutera yang tebal. Wa hullu asawira min fiddah, dan dipakaikan kepada mereka gelang terbuat daripada perak. Jadi kita nanti akan diberikan gelang yang dibuat daripada perak. Wa hullu asawira min fiddah. Ini merupakan gambaran orang-orang abror. Kita sebut bang, innal abror lafi naim. Sesungguhnya orang abror adalah dalam kenikmatan syurga tuan-tuan. Allahumma salli alaihi. Dalam surah Al-Insan, Allahumma salli alaihi. Dalam surah Al-Insan kita baca yang innal abrara yashkauna fiha min ka'sin kana mizajuha kafura kan. Jadi orang-orang yang abror ni orang yang selalu melakukan kebaikan kan. Jadi kita ni kalau tuan-tuan jaga solat berjemaah, jaga bacaan Al-Qurannya, kemudian jaga zikirnya, kemudian tuan-tuan jaga hubungan dengan manusia kan, jaga hubungan dengan jiran, jaga hubungan dengan isteri, jaga hubungan dengan anak-anak, jaga hubungan dengan masyarakat, dengan rakan sekerja semua, maka tuan-tuan boleh masuk golongan al-abror tuan-tuan. Masuk al-abror. Kemudian atasnya adalah al-muqarrabun. Orang yang dekat dengan Allah. Muqarrabun ni dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Muqarrabun lain tuan-tuan.
Muqarrabun dia punya, tadi kalau orang yang abror gelangnya perak. Kalau muqarrabun apa gelang dia? Yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Di syurga itu mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang daripada emas dan mutiara. Nanti dah tengok ni orang abror, ni orang muqarrabin. Orang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan kan? Dan pakaian mereka adalah sutera. Jadi emas dan ada mutiara kat emas tu. Kan? Orang yang abror maka dia akan dapat gelang daripada perak. Kan? Setelah Allah menyebutkan gambaran lahiriah mereka yang dihiasi dengan berbagai-bagai pakaian dan perhiasan, lalu Allah berfirman dengan ayatnya, wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Lalu Allah berikan mereka memberikan mereka minuman yang bersih. Tuhan mereka memberikan kepada mereka minuman yang bersih. Maksudnya bukan bersih semata-mata, tuan-tuan. Bukan air itu bersih semata-mata, tapi air itu bersih dan membersihkan hati mereka, membersihkan batin mereka, tuan-tuan. Kan? Macam mana kita kalau jumpa tuan guru minta air sikit, doakan sikit supaya hati saya ni bersih, kan? Hati saya terang, tuan-tuan. Kan? Kita minta doa, kan, tuan-tuan. Ada pula yang letak tangan, tuan guru tolong doa, tangan. Tu tuan-tuan minta doa tak ada masalah, tuan-tuan. Minta doa, tuan-tuan. Saya dulu, ayah saya bila ada tuan guru datang je, ambil air sebenarnya, tuan guru baca doa biar terang hati anak saya ni, kan. Minta minum lah. Kan. Terang tak terang itu terserah Allah Subhanahu wa taala, kan. Tapi kita yakin dengan doa. Kan. Maksudnya Allah membersihkan batin mereka daripada hasad, daripada dengki, daripada iri hati, penyakit dan semua akhlak yang hina. Minum air tu maka kita punya hati akan bersih daripada segala sifat-sifat yang tercela dan kita tak akan kena penyakit. Tak akan kena penyakit, tuan-tuan. Kat dunia ni macam-macam penyakit, tuan-tuan, kan. Dekat akhirat kita minum air tak kena sakit, tuan-tuan. Dan juga dijauhkan daripada akhlak-akhlak yang hina, tuan-tuan. Sebagaimana diriwayatkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah mengatakan, apabila ahli syurga sampai depan pintu syurga, ahli syurga sampai depan pintu syurga, maka di sana mereka akan menjumpai 2 buah mata air. Masuk saja jumpa masuk pintu syurga, sebelum masuk tu jumpa 2 mata air. Kan? Lalu seakan-akan mereka diberi ilham untuk pergi kepada 2 mata air. Maka kita akan tertarik pergi kat situ untuk minum, tuan-tuan. Kan? Lalu mereka minum daripada salah satu mata air itu, maka Allah melenyapkan, Allah menghilangkan semua penyakit yang ada dalam perut rongga tubuh mereka, sama ada penyakit fizikal ataupun penyakit rohani, tuan-tuan. Penyakit hati lah, kata. Penyakit hati, tuan. Allahumma salli alaihi. Kemudian mereka akan mandi daripada air mata yang satu lagi. Satu minum, satu mandi. Kan? Maka yang minum tadi membersihkan kekotoran yang dalam diri mereka. Kemudian yang mandi tadi adalah membersihkan, menceriakan wajah mereka. Kan? Kat dunia kita tak ada jodoh, mandi bunga pun rasa macam ceria, kan. Ini lagilah air yang Allah telah sediakan untuk ahli syurga, tuan-tuan. Allahumma salli alaihi. Maka sesudahnya terpancarlah di tubuh mereka pandangan kehidupan yang penuh dengan kenikmatan. Bila hati mereka bersih, maka mereka akan dapat kebahagiaan yang tidak tergambar. Kemudian badan mereka bersih pula, maka terlihat tentang betapa sempurnanya diri mereka. Sempurna diri mereka, kan. Kita kan seronok, tuan-tuan, kalau tengok muka kita putih, bersih, tak ada jerawat, kan? Tak ada apa, putih hitam, tak ada apa, sama, tuan, kan. Itu adalah kenikmatan syurga yang Allah kurniakan, tuan-tuan. Allahumma salli ala Muhammad, kan. Itu belum minum telaga Kausar lagi.
Belum minum telaga baginda Nabi SAW lagi, tuan. Ini baru minum lepas syurga tu, kan. Kalau minum telaga Kausar lagi, tuan, tidak haus selama-lamanya, tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan, tapi tuan-tuan, kita syukur, tuan-tuan. Kita bersyukur sebab apa? Jadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Kenapa? Kerana kita bakal mendapat syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Sebagaimana saya maklumkan, kalau tuan-tuan hari ini adalah, mudah-mudahan Allah catatkan kita ahli syurga. Tuan-tuan adalah ahli syurga, tuan-tuan berada tingkatan, contohlah tingkatan yang keempat. Maka dengan syafaat Nabi, tuan-tuan boleh naik tingkatan yang ketiga. Ada orang yang amalannya sama, buruk baik sama. Jadi datang Nabi bagi syafaat, maka masuk syurga. Ada juga orang yang amalan baiknya sikit, amalan buruknya banyak. Dengan syafaat Nabi boleh masuk syurga. Kan? Sebab apa? Nabi SAW adalah syafaatul uzma, syafaat yang paling agung sekali. Kan? Jadi sebab tu tuan-tuan, kita kena usahakan untuk membaca selawat kepada baginda Nabi SAW. Tapi yang terbesar ialah mencontohi akhlak baginda Nabi SAW. Sebab buah ibadah, buah amal yang paling penting adalah akhlak. Buah ilmu adalah akhlak. Itu yang paling penting, tuan-tuan. Maka yang terakhir, tuan-tuan, dikatakan inna hadza kana lakum jazaan. Sesungguhnya ini adalah balasan untukmu dan usahamu adalah disyukuri, diberi balasan. Wa kana sa'yukum mashkura, tuan-tuan. Dikatakan demikian kepada mereka sebagai penghormatan. Sebagai penghormatan dan perlakuan yang baik kepada mereka. Bila masuk inna hadza kana lakum jazaan, inilah balasan daripada amal kamu di dunia dulu. Kan? Kemudian malaikat akan sambut, salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera kat kamu atas kesabaran kamu kat dunia, tuan-tuan. Sebab tu, tuan-tuan, antara sifat yang meningkatkan darjat kita adalah kesabaran kita, tuan-tuan. Adalah kesabaran kita, tuan-tuan. Kita sabar sekejap kat dunia, tuan-tuan, untuk kenikmatan yang selama-lamanya di akhirat. Tuan-tuan sabar kat dunia sekejap untuk jaga solat berjemaah, kan, untuk kenikmatan syurga yang abadi selama-lamanya, tuan-tuan. Bahkan tuan-tuan pergi berjemaah pun bukannya orang kata bukannya bertambah kekuasaan Allah SWT, tapi untuk diri kita. Yang mana bila kita datang ke rumah Allah, maka turun rahmat Allah. Kita balik membawa rahmat Allah Subhanahu wa taala yang melimpah ruah, kan. Sebagaimana firman Allah SWT, lepas dah masuk dikatakan inna hadza kana lakum jazaan, maka diperintahkan kepada ahli syurga, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Disediakan makan dan minumlah dengan sedap disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. Tuan-tuan, kan? Ini, tuan-tuan, antara akhlak ahli syurga, tengok bila kita datang orang kat rumah kita, kita jamu. Tujuan apa? Memuliakan tetamu. Mudah-mudahan nanti inilah yang aku dapat nanti di akhirat. Kan? Mudah-mudahan itulah yang dah dapat. Kemudian diserukan kepada mereka, itulah syurga yang diwariskan kepada kamu disebabkan apa yang kamu kerjakan dahulu. Dan Allah SWT memberi balasan kepadamu dari amalmu yang sedikit dengan balasan pahala yang banyak, tuan-tuan. Jadi, tuan-tuan, sama-samalah kita berdoa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah kurniakan kita istiqamah dan Allah jadikan kita mati dalam keadaan beriman kepada Allah SWT. Itu yang paling penting, tuan-tuan. Mati beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Tiket syurga adalah Islam dan iman. Tiket syurga Islam dan iman. Tuan-tuan, kita dah waktu syuruk. Tuan-tuan boleh solat isyak lepas ni. Kenapa hanya orang Islam yang masuk syurga? Sebab mereka adalah pekerja berdaftar. Contoh, tuan-tuan, dekat Al-Falah ni ada seorang siak yang mana mereka tak berdaftar pun. Mereka hanya tolong je bersih-bersihkan kat surau, kat masjid ni. Mereka layak tak dapat gaji? Tak layak sebab mereka tidak dilantik, tak berdaftar. Pekerja tak ada daftar. Jadi walaupun mereka banyak buat kebajikan kat surau, kat masjid ni, tidak diberikan gaji. Kenapa? Mereka tak berdaftar.
Macam tu juga orang kat dunia ni, mereka banyak buat sedekah. Orang kafir bersedekah sampai 50 juta sebulan, sampai berjuta-juta, tapi mereka tak berdaftar sebagai orang yang Islam, maka mereka tak layak masuk syurga walaupun amal mereka banyak. Kita alhamdulillah dah berdaftar sebagai orang Islam, maka layaklah kita untuk menerima janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya walaupun kita automatik dah daftar, tuan, maksudnya dah masuk Islam. Itu beza antara pekerja berdaftar dengan tak berdaftar. Wallahu a'lam bissawab, tuan-tuan. Kita doa mudah-mudahan Allah kurniakan kita kekuatan, Allah kurniakan kita kesihatan sehingga kita mampu terus istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya kita sama-sama mati dalam keadaan husnul khatimah dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah tempatkan kita dalam syurganya yang kekal abadi, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi ajmain. Allahumma fa'na bima 'allamtana warzuqna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabatina nabina. Allahumma jammilna bil afiyati was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah fil hali wal ma'al innaka sami'ud du'a. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Yang baik itu daripada Allah, tuan-tuan. Kekurangan bahasa sendiri kita akhir dengan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.